Halo guys, Assalamualaikum. Welcome back to segmen Apa Khabar guys. Saya harap anda semua dalam keadaan sihat dan hari ini adalah episod yang pertama Mana Suka Podcast season yang kedua. Tapi sebelum tu guys, jom kita layan the intro. Okey, so hari ni macam korang nampak saya bawakan Anas Rahmat. Okey, tapi yang bestnya aku tumpang studio kau ni. Aku tumpang studio kau. Kena hijack. Kan, kena hijack kan. Ha. Sebabkan apa? Sebabkan kita dah datang ke JB untuk buat konten dengan Anas Rahmat. So fikir-fikir macam, Anas ni tak tahu bila masa dia nak datang KL. So dah ala-ala macam okeylah, kita launch kita punya Mana Suka Podcast season yang kedua, episod yang pertama dengan Anas Rahmat. So Anas, macam sihat? Aku tak tahu macam mana aku nak cakap, tapi tiba macam gugup tau, macam tiba-tiba macam yelah dia sebenarnya taklah plan sangat kan, tiba-tiba je kan. So aku layan je. Aku tengok kau duduk je tu selesa lah Nas. Macam mana? Mungkin sebabkan perut aku dah ke depan sangat. Size. Perut aku mungkin dah ke depan aku sangat. tak nak cakap, kalau aku cakap bunyinya macam hina. Jadi aku cakap size. Aku cuba. Okey. Okey, aku kenalkan diri aku dulu boleh? Sila. Alright, nama saya Anas Rahmat. Nama aku Anas Rahmat, okey. YouTuber juga, sama konten macam Hafiz, cerita seram, tapi aku lebih kepada storytelling lah. Storytelling. Okay. Berapa lama dah kau dengan YouTube ni? Baru juga, taklah baru sangat, taklah lama sangat, dalam setahun lebih, dekat 2 tahun lebih kurang, plus minus lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kau gugup ke apa ni? Aku kalau setiap kali jumpa Hafiz kan, aku gugup tau. Dan sebenarnya ini bukan kali pertama lah aku collab dengan Hafiz sebenarnya. Yes. Kan, tapi dia sentiasa gugup. Dia bila kau melepak dengan old timer ni kan, Tak payah nak old timer sangat. kan, dia rasa macam siap lah Hafiz, siap. Macam gitu lah. So itulah Anas Rahmat. Gugup dekat studio sendiri pula tu. Itulah, dah lah datang tempat aku, hijack studio aku gugup semuanya aku. Siap lah. Tapi jangan risau guys, equipment kita 50-50 lah. Yes. Dia dapat hasil ni bagi dua Okey, cantik. Okay. So guys, macam kita tahu sekarang kita dalam Mana Suka Podcast season yang kedua. Okey Nas, secara jujur, kau pernah tengok tak Mana Suka Podcast ni? Tak pernah tengok. Okey, Mana Suka Podcast ni. So basically Mana Suka ni, nama ni diberi oleh aku punya wife. Okey, dia kalau ikutkan pada carian Google kita Mana Suka ni dia more pada bahasa Indonesia. Okay. Dia more pada kata macam sembang santai ataupun santai, relax, chill. Dia tak ada format, tak ada formal ke. So sebarang je lah. Je kan? Macam yang kita buat sekarang ni sebarang lah. Kau datang pun main gegar pun sebarang lah. Sebarang kan. So itu adalah Mana Suka. So basically Mana Suka Podcast ni, of course kita akan duduk dalam konsep yang sama, dalam format yang sama, which is kisah-kisah seram lah. Okay. Macam dalam season 1 kita ada Zaf, kita ada Nas Winchester, and then kita ada Acap situ kan cerita, dan kita ada beberapa lagi YouTuber lain dan juga subscriber sendiri yang datang ke set untuk buat recording. Kalau kau tengok season yang pertama, kita ada Kak Katie. Sebenarnya Cik, sebelum kau habiskan, sebenarnya aku tengok sebenarnya. Cuma aku tak dapat tengokkan habis. Biasalah tu. Kadang-kadang yelah, kau faham lah. Mesti iklan kau skip kan? Kadang-kadang bukan aku tak skip iklan, aku tidur. Tengah tengok kan, tak sempat tengok, tertidur kan. Dia sebab apa? Tak, kadang-kadang kita penat. Tak sempat tak sempat. Betul. Sebab masa kau launching Mana Suka tu, kebetulannya aku memang tengah tak berapa sihat satu. Denggi aku denggi. Betul. Lama kan? Aku kena denggi. Lama. Teruk juga boleh tahan. Sekarang masih ada lagi after effect. Ya, masih lagi. Gatal-gatal. Kalau konten aku pun tak keluar. Sebab ni lah, sebab tak berapa nak 100% lagi recover lah, dalam proses recovery. So aku minta maaf banyak-banyak, bukan tak nak tengok. Aku minta maaf banyak-banyak. Apa, nanti kau boleh ganti. Aku ada 10 episod dalam season 1, boleh pergi marathon. Aku marathon lah. Aku ada partner sebenarnya. Sebenarnya itu rumah aku dah cakap dengan aku dah pasal Mana Suka ni. Kan bila nak marathon aku cakap nanti tunggu aku betul-betul free, kita duduk lepak, kita marathon satu kali. Sebab rumah aku adalah big fan kau sebenarnya. Alhamdulillah. Anak rumah aku, anak aku kan. So disebabkan tu jugalah aku kenal dengan kau. Betul. Disebabkan diorang.
Dan disebabkan kau jugalah, disebabkan bini aku jugalah aku kenal kau juga. Sebab kau dengan bini aku kawan. Kira orang kata satu college ataupun satu universiti. Satu universiti. Yes. Macam banyaklah rahsia kau dengan aku. Banyak. Rahsia dia dengan kau pun banyak. Zurin. Okay, so konsep Mana Suka kisah-kisah seram lah. Kalau basically channel The Segment sinonim dengan kisah-kisah seram lah. So malam ni berapa banyak kisah seram yang kau rasa kau nak kongsikan dengan kita semua ni? Okey cik, malam ni aku tak nak cerita berapa banyak cerita seram. Tapi aku cerita berdasarkan cerita je. Okay, kalau kau rasa dah cukup lah maksudnya. Okay, aku tak tahu, mungkin satu tu terlalu panjang, mungkin satu tu terlalu pendek. Okey. Kan? So ni kau nak main jalan dia lah ni? Main jalan je lah. Okey, jom kita dengarkan. Sebab kau cakap main Mana Suka kan? Aku pun Mana Suka je lah. Okey, jom kita dengarkan episod ataupun cerita yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima daripada Anas. Ui, sampai 5 je kau janganlah beragak lah. Kau tak balik nanti sekarang. Okey. Okey, cerita pertama ni aku cerita apa yang berlaku baru-baru ni lah. Okey. Right? Cerita yang memang aku jarang cerita. Biasanya kalau aku collaboration dengan orang, aku takkan cerita yang aku dah cerita. Tapi aku cerita baru. Okey, aku sebenarnya sebenarnya tadi Cip berpodcast kat channel aku. Okey, aku cerita sikit. Aku ada tanya kau satu soalan. Kau pernah tak dibelenggu dengan benda-benda? Betul. Kau perasan? Okey. Dibelenggu dengan benda-benda yang kata satu benda tu je. Yes. Okey, aku sebenarnya dibelenggu dengan satu perempuan. Alamak. Dah lama lah. Mungkin staff aku tahu lah. Amoy Baju Merah. Aduh. Aku pernah ceritakan ni kat dalam channel aku, tapi aku ceritakan pasal orang lain. Tapi sebenarnya dia berlaku kat aku. Okey, Amoy Baju Merah ni dia tak ada penghujungnya bagi aku. Sebab aku kerap jumpa dia. Okey. Perempuan yang sama, benda yang sama, dan aku tak tahu dia nak apa. Aku pernah lah rujuk kat kawan-kawan aku yang lebih faham. Ada kawan aku yang Cina cakap, okey, puncanya macam ni, aku cerita daripada punca asal dia. Beberapa tahun yang lalu lah, mungkin dalam 4 tahun, 3 tahun. Ini first encounter aku dengan dia. Okey. Aku lepak kat satu kafe ni tau, Starbucks je. Okay. Kafe-kafe biasa je. Right. Aku lepak, chill dengan kawan-kawan Cina aku, minum, borak, ketawa. And then dekat belakang aku ni, belakang member aku duduk macam ni. Okay. Aku duduk sini lah. Senang Aku duduk macam ni, menghadap macam ni, menghadap sana tu. Member aku yang 2-3 orang kat sini, ada seorang budak lelaki. Aku 4 orang. Seorang perempuan, 3 lelaki. Seorang member aku kat sini. Member aku seorang ni Cina. 3 Cina. Seorang ni tak kahwin lagi, yang 2 orang ni dah kahwin. Okey. Right. Dan kita borak-borak, ada satu perempuan baju merah Amoy ni duduk dekat belakang. Belakang ni lah. Belakang macam ni ada satu meja, belakang lagi ada satu meja. Okey. Amoy dia kerap tengok aku ke ataupun tengok kawan aku ni. Betul tersengih, senyum. Aku jadi tak selesa lah mula-mula. Aku apa hal ni? Apa hal lah saya tengok aku, tapi lawa cik orang ni. Jujurnya aku. Orangnya komplit manusia. Memang nampak seperti manusia, tak ada beza, tak ada cacat, tak ada celanya pun. Memang manusia. Kan duduk ada pokok, sebelah dekat Starbucks tu ada pokok buluh tau. Pokok buluh banyak. Pokok buluh, okey. So aku duduk perhati, dia tengok senyum. Aku senyum. Sehinggalah member aku yang dekat sebelah aku ni, dia tanya dengan aku, kau duduk senyum dengan siapa-siapa ni, Nas? Dengan siapa kau senyum? Cina lah, pelat-pelat ni kan. Lu senyum dengan siapa? Lu senyum dengan siapa, Nas? Aku pun tanya, ada perempuan lah senyum. Aku rasa dia senyum kat engkau lah, Cina. Takkan nak senyum dekat aku. Kan? Aku tahulah aku ni kacak. Tapi tak mungkin lah perempuan muda dalam lingkungan range umur tu dalam 20 hingga 30-an. Orangnya Cina, putih lah, rambut beras-beras macam ni, pakai baju warna merah. Okey. Macam Cheong Sam ke, aku tak sure ke, tapi macam tu. Memang nampak macam tak moden sangat lah. Right. Tapi duduk kat Starbucks, tak ada order air, duduk je kat situ. Dan aku cakap, Amoy tu duduk daripada tadi tengok aku ataupun kau senyum-senyum. Dia pun tengok, kau betul tak? Benda ni berlaku sebelum aku jadi YouTuber ke, Cip. Oh, dah lama lah. Dah lama, long time ago. 4 tahun lebih kurang, aku tak ingat lah. And then, member aku cakap, mana? Aku pun toleh muka member aku, tunjuk. Tak ada. Aduh. So aku confused tau masa tu. Bagi aku masa tu, tak ada benda sangat lah. Biasa je lah. And then dah bertahun-tahun lamanya. And then datang lagi tau. Benda Perempuan yang sama. Perempuan yang sama, orang yang sama. Dia kerap melintas. Okey, dia tak ada conversation pun. Antara aku dengan dia tak ada conversation. Tak ada, hai apa khabar, nama awak siapa. Tak ada. Kan? Aku pernah sekali pun kejar dia. Okey, yang kali kedua ni aku jumpa dia, kalau tak salah aku dekat lift aku lah. Lift rumah aku. Lift rumah? Lift rumah. Aku keluar daripada kereta, aku duduk apartmen.
Bila aku keluar kereta, aku tutup pintu je, aku nampak ada perempuan masuk Dekat dalam lift. kat dalam lift. Perempuan lah kan. Nampak macam perempuan baju merah. So aku datang tengok perempuan baju merah. Dia lalu nampak perempuan baju merah. Tapi masa yang aku nampak yang kali kedua ni, aku tak rasa macam ya tak ya tau. Macam tak ada kaitan lah. Tak ada kaitan sangat lah. Tapi aku tahu memang nampak baju merah. Yang kali ketiga aku nampak ni, aku dah sampai dekat atas pintu. Dah sampai dekat naik lift. Sampai kat tingkat 7 tu, pintu buka. Perempuan baju merah tu sekejap buka, nampak dia. Tapi memang aku tak expect benda bukan-bukan pun. Kalau aku nampak dia dalam bentuk yang seram lah. Confirm lah aku lagi lintang pukang. Dah lah aku takut dalam lift. Yalah. Kan? Confirm lah aku. Tapi aku tak, bila penampakan aku dengan benda ni, aku tak adalah rasa aku takut. Kan? Sampai dekat tingkat atas rumah aku, dah sampai tingkat 10 ni rumah aku ni, aku pun keluar nak berjalan, aku nampak dia lintas dekat mengalir ke sana. Aku toleh nampak perempuan baju merah, Amoy yang sama. Yang daripada tingkat 7 tu. Mula tu aku tak ingat sangat tau muka dia. Tapi bila aku dah balik rumah, aku fikir aku pernah nampak perempuan ni. Aku pernah nampak. Tapi kat mana? Lama aku duk fikir. Cerita yang baru nampak ni dah lama tau berlaku tau. Tapi maksudnya daripada dulu sebelum aku cerita dengan kau 4 tahun kan. Tapi sepanjang berapa tahun tu tak ada jumpa tau. Tapi baru-baru ni. Baru-baru ni berapa baru? Aku ingat lebih kurang dalam 4-5 bulan yang lepas. Baru tu. Sehinggalah yang paling latest. Yang paling latest aku ada kerap lagi jumpa 2 kali. Aku kat studio ni. Aku turun bawah. Studio ni? Aku turun bawah. Lintas kat depan pintu. Meremang lalu rumah kau ni. Ya bro. Kali ni aku kejar. Aku betul-betul nak tahu kenapa dia nak jumpa aku. Kan? Aku nak tahu tau sebenarnya tau. So kau nampak dah dia lalu aku dekat pintu bawah ni. Kalau kau lalu studio aku ni, kalau kau tangga ni, kau nampaklah ada grill kan, nampaklah ada perempuan lintas. Aku nampak dia lintas. Aku terus kelang kabut lagi turun bawah. Tengok kat bawah sampai kat ujung lah. Dekat ujung studio aku ni, rumah kedai ni. Yang depan ni? Rumah kedai ni. So aku pergilah kejar sampai tak ada. Alamak. Aku tanya dengan member aku, Chinese guys lah. Aku tanya, kenapa aku sering dibelenggu dengan perempuan Cina baju merah ni kan? So dia bercakap dengan aku, Nas, aku nasihatkan kau. Ini bagi orang Cina lah. Aku tak tanya pula bomoh Melayu ke apa. Sebab bagi aku benda ni tak serius sangat pun. Sebab setakat penampakan lah, dia tak ada ganggu aku. Dia tak adalah sampai merasuk minda aku selalu. Tapi aku rasa macam tak selesa sebab aku kerap nampak. Orang yang sama, bentuk yang sama, benda yang sama je. So aku tanya member aku orang Cina ni, dia cakap dengan aku, biasanya orang Cina kata kalau baju merah ni dia mati dalam keadaan yang senang cakap tak aman lah. Okey. Mati dalam keadaan tak aman. Bila dalam keadaan tak aman, dia cuba cari seseorang yang boleh dia sampaikan apa yang dia nak bagi tahu. Okey. Right? So member aku nasihatkan kat aku, kalau boleh jangan ada conversation pun dengan dia. Sebab? Jangan ada perbualan, jangan jumpa dia, jangan bercakap dengan dia, jangan ada satu interaksi pun dengan dia. Kalau dia lalu nampak je, buat bodoh je. Member aku Chinese. Sebab bagi dia, kalau benda ni datang jumpa kau, dia nak sesuatu daripada kau. Mungkin mata kau tiba-tiba boleh nampak dia, mata orang lain tak nampak. So dia nak minta bantuan kau. Kadang-kadang bantuan yang kau tak boleh mampu pun bantu dia. Contoh, orang yang bunuh dia ke, orang yang perkosa dia ke, mungkin cerita ni berlaku 30-40 tahun yang dulu. Mungkin kan dia pun tak tahu. Tapi hantu ni, benda ni kepercayaan member aku Cina ni lah. Aku tak tahu betul ke tak betul. Dia cakap mungkin dia dah lalui perkara ni 40-50 tahun yang lepas. Tapi dia sentiasa anggap benda tu fresh sebab dia dendam. Dia dendam. So bila dia dah kata dia dendam ni, dia minta tolong kau. Katalah yang bunuh ni namanya Ali. Contohlah Ali kan. Ali ke Acong ke Chong Meng ke apa whatever. Dia suruh aku pergi cari Ali ni. If not, kalau aku tak boleh cari, dia pula mengganggu aku pula. Dia menghantui aku pula. Sedangkan Ali tu mungkin dah mati dah pun. Yalah. Kan? Mungkin juga. Kita pun tak tahu. So kata member aku, lebih baik play safe. Kau tak payah ada conversation dengan dia. Tak ada tak payah nak jumpa. Tak payahlah kau tiba-tiba nak pergi jadi hero. Cakap, kau nak apa dengan aku? Sebab aku cakap, elakkan. Kau carilah orang yang boleh bantu. Tapi buat masa ni memang tak ada lagi jumpa. Tapi aku yakin in one day aku mesti akan jumpa lagi.
Sebab aku boleh rasa, boleh feel benda. Aku boleh agak tau. Kadang-kadang sebelum aku jumpa aku dah boleh agak yang aku akan nampak dia hari ni. Tu aku kadang-kadang aku tanya kau. Kita ni nampak benda ni bila kita mengingat, bila kita terfikir kan. Yes. Itulah masalah. Kadang-kadang tak nak fikir tapi terfikir juga. Ya tu. Kadang-kadang yalah kita tengah lepak seorang-seorang, tengah nak buat video edit ke apa, tiba-tiba benda tu terfikir kan. Dia it's not a good thing tau sebenarnya. Dia bukan benda yang seronok untuk aku share tau sebenarnya. Yalah. Aku cakap dengan rumah aku pasal hal ni. Aku cerita dengan dia. Tu rumah cakap apa? Rumah aku concern juga pasal ni. Yelah risau lah juga. Dia ajaklah aku pergi tengok orang ke. Kadang-kadang aku tak ada masa nak pergi kan. Tapi benda ni, tapi masalah dia Pis, bila kita ternampak dia automatik tau. Dia buat kita memikirkan siapa dia? Dia nak apa? Kenapa dia tunjuk kat aku? Kenapa kawan-kawan aku tak nampak dia? Kenapa aku je nampak? Yes. Dan dia cantik. Dia cantik. Masalahnya dia cantik. Kau tengok dia, kau tak puas mata kau memandang. Kau nak tengok bila kau tengok dia, kau nak tengok lagi. Bila kau tengok dia, kau nak tengok lagi. Tu permainan tu, babe. Ya, aku kadang-kadang itu yang menjadikan dia macam aku concern lah pasal ni kan. Bahaya juga. Sebab masalahnya bila kau tengok, kau memikirkan, kau balik, kau buat kerja. Apa pasal? Kau terfikir balik. Apa pasal dia tunjuk muka dia kan? Apa pasal dia jadi otak macam ganggu lah Ganggu lah. Tapi dia yang pelik dia sebab benda ni the first encounter kau 4 tahun 5 tahun yang lepas kan. Dan sepanjang daripada first year tu sampailah sekarang dia tak ada pun muncul-muncul. Baru-baru ni je. Dan baru-baru ni je 5 bulan lepas dia muncul. Dan ada sekali tu aku ingat in total aku dah jumpa dia lebih 4-5 kali dah dalam masa 5-6 tahun ni. Dalam masa 5 tahun 4 tahun sebelum ni sekali. And then aku lost dengan dia 5-6 bulan yang lepas ni aku dah jumpa dia 4 kali. Banyak kali juga kan. Dan aku cakap dengan kau, boleh jadi tiba-tiba besok lusa nampak lagi kan. Aku tanya kau soalan tu tadi. Ya, kau ada tanya aku soalan tu dekat episod kau, cakap sama ada aku pernah dibelenggu ke tak kan. Tapi kalau nak kata pasal dibelenggu tu tak pernah lah. Tapi in terms of penampakan bayang kau, janganlah pandang-pandang belakang kau pandang apa. Tak ada lah. Kau pandang cerita pandang aku lah. Mana ada apa-apa siot. Tak ada, dia ni buat cuak lah. Tak ada lah. Aku pun takut kalau dia nampak lalu sini, aku lompat dulu. Kau jangan buat hal kan? Aku lompat dulu. Kalau kau tiba-tiba kau nampak aku tutup muka macam ni, something wrong lah tu. Kau ajak kau balik. Jangan, aku main cakap balik. Kan? Jangan buat hal Janganlah. Tapi itulah macam kalau dibelenggu tu tak ada kan. Tapi kalau kadang macam yalah penampakan lintasan tu adalah sekali-sekala kan. So tapi seram cerita ni sebabkan kau tertanya-tanya sebenarnya apa benda yang sehingga kali ni sejujurnya sehingga kali ni aku tertanya-tanya. Dan dia pula tak adalah macam menampakkan muka dia yang seram. Tak ada. Okey, kalau dia tunjukkan muka dia yang seram, dia jadi cerita lain. Dia jadi cerita lain lah. Dia jadi cerita lain. Aku tak peduli, aku jadi takut. Bila nampak dia keluar lintang bukang, masalahnya dia datang dalam bentuk yang sempurna lah. Sempurna, cantik, amoy. I see. Bukan perempuan Melayu, bukan perempuan India, perempuan Cina. Aku tak faham. Kenapa satu bentuk amoy, kalau kau orang yang pernah ada kawan-kawan yang pernah lalui perkara-perkara macam ni, kongsikan kat aku. Aku nak tahu juga. Sebab benda ni mengganggu bis. Aku cerita dengan kru aku. Aku tanya dengan diorang juga kan. Tapi kau tak ada macam nak ambil alternatif nak pergi jumpa perawat ke ada apa? Juga. Ada. Tapi aku belum sempat lagi. Belum sempat. Aku akan buat juga. Sebab tapi buat masa ni memanglah tak teruk. Tapi aku takut dia akan jadi lebih worse. Bila? Sebab tu member aku yang Chinese ni, dia adalah seorang Cina yang kuat semayang dia lah. Kira yang alim lah. Dia alim lah. Cakap, dia jenis tak makan benda berdarah lah apalah. So dia pesan dengan aku lah. Aku tanya dengan dia lah apa pendapat dia lah. Tanya pendapat dia. Dia kata dalam Chinese punya kepercayaan dia ada banyak sebenarnya. Yang baju merah ni adalah di antara yang bahaya dia kata. Yang warna merah dia kata. Sebab diorang ni mati dalam keadaan dendam. Maksud dendam tu mungkin dia mati dibunuh, diperkosa atau something yang diorang tak sempat lagi nak lepaskan. Tahu-tahu dah dendam. mati. Tahu-tahu mati. Right. So dia kata lebih baik jangan ada satu ikatan, jangan ada satu conversation, jangan ada satu perbualan pun di antara kau dengan dia. Elakkan. Kalau boleh jauhkan.
Carilah Tapi jalan. macam mana kalau nak jauh-jauh kan, sebab kan benda tu muncul tiba-tiba. Ya, tiba-tiba je. Kadang-kadang ada sekali kat Sempang. Aku tak cerita dengan kau dekat Sempang jalan. Sempang ni kau nampak kat bawah signboard tu, tiba-tiba dia berdiri tegak macam tu. Kau pun lalu. Dia kau berhenti, kau toleh, dia dah tak ada dah. Tapi cerita kau ni kalau buat short movie sedap ni. Sedap. Tapi tak ada closure. Yelah. Tak ada closure dia. Closure tak ada. Kita tak tahu apa penghujung dia. Tapi yang masalah dia kau jadikan kau curious tau. Yelah, kau tertanya kan. Kau nak dalam apa, hati kau tanya-tanya tau. Macam aku nampak ada lagi sekali ni, aku nak pergi tanya dia, kau nak apa dengan aku ni? Apa yang berlaku? Kau ada sifat nak tahu. Tapi bila kau ada sifat nak tahu tu, itu yang menjadikan dia bahaya tau. Ya. Dia jadi bahaya. Sebab dia akan buatkan kau lebih, pada orang kata, lebih berani untuk cari jawapan. Betul. Itu problem. Macam kau cakap lah. Sifat ingin tahu tu macam makin bahaya. Sebab apa? Masa kau turun, kau nampak dia dan kau keluar, kau pergi kejar tu. Betul. Kau pergi kejar benda tu. Benda tu datang nak kejar tu, dia bukan datang dalam dia automatik tau. Kenapa? Dia. Kau tunggu macam dia terus gerakkan kaki kau macam kau sendiri macam nak tahu tau. Tapi bila kau dah gerak, kenapa aku buat macam ni? Kan member aku dah cakap jangan ada apa-apa converse. Tapi aku risau habis. One day kan, satu tahap tu tiba-tiba kita terus pergi juga, nak tahu juga. Padahal kita dah mula tak pedulikan apa yang nasihat orang ni kan. Sebab perasaan ingin tahu tu yang membelenggu. Itu bahaya. Itu bahaya geng. Itu bahaya. Ya. Itu guys cerita daripada Anas tentang Lady in Red. Aku panggil lah Lady in Red. Perempuan berbaju merah. Baju macam Chongsam tu lah. Macam Chongsam tu lah. Orangnya aku rasa kalau apa yang aku nampak lebih kurang umur 20 hingga 30-an. Muda lah. Cantik. Sejujurnya memang cantik. Cantik. Sebab apa aku cakap cantik? Sebab aku tengok 2-3 kali. Bila aku tengok lawannya dia ni. Lawannya. Yelah kita ni orang Melayu. Biasa kita tengok orang Melayu yang lebih lawa lah. Macam Melayu ni cantik lawa. Tapi kita jarang bila tengok bangsa lain tu kita rasa macam cantik kan. Cantik kan. Tapi bila aku tengok dia rasa macam cantik dia. Aku minta maaf kat bini aku kalau bini aku terasa hati. Tapi aku dah cerita pun dengan dia kan. Aku tak nak ada kecil hati kan. Nanti awak ni ada perempuan lain lagi cantik. Awak ni suka Cina pula kita lah. Halah jadi kecoh pula kan. Itu hal pula. Tak apa, bini aku faham. Bagus. Dia the only one. The only one. Saya bukan abang Tesla. Abang Tesla tak boleh pakai ada. Tengok. Okey Nas. Aku tak nak cakap ni cerita kedua ke cerita ketiga. Kita teruskan dia dalam studio kau ni. Okey. Dulu aku ingat lagi masa kau baru-baru nak buka studio and then kau ada cakap yang salah satu daripada kipas kau ni macam dicampak atau something. Mana kipas dia? Dia rasa kipas tu. Kipas tu kan. Basically malam masa sebelum kau tutup studio ni semua dalam keadaan elok. Yes. Tapi bila kau datang balik besok tu semua dalam keadaan yang kelang kabut. Mungkin kau boleh kongsikan sikit. Okey, benda ni kau okey kan kalau aku cerita apa yang berlaku dalam studio aku kan? Okey, aku sebab lepas ni aku nak caw. Okey. So okey. Benda ni cerita tu berlaku masa awal aku masuk studio ni. Baru-baru lah. Awal aku berada dalam studio ni pun baru. Aku berada kat studio ni daripada awal first Ramadan aku dapat kunci studio ni. First Ramadan. Tahun ni. Okey. So lepas dapat kunci tu aku pun adalah buat tahlil apa semua kan. Tapi aku cerita dululah apa yang ada kat studio aku ni untuk pengetahuan korang Masa aku ambil studio ni, asal dia aku pun tak tengok pun dekat atas ada apa, kat bawah ada apa. So aku bila salesman tu tunjuk aku studio ni, aku jatuh cinta. Sebab pertama aku jatuh cinta studio ni sebab lampu semua dah ada. Aku tak banyak pening lah. Kan dia punya bentuk semua dah, cuma dinding teruk lah. Aku tengah cat dia. So aku okey je dengan keadaan studio ni dengan harga yang berpatutan mengikut dekat lakin dan harga dia cun. Right? So bila aku dah masuk studio ni aku pun nak kemas, cuci dah siap cat apa semua. Aku panggil lah geng-geng aku, budak-budak aku cuci semua studio ni. So budak aku cuci, aku cakap dia, korang tolong cuci sampai tingkat atas. Studio ni untuk pengetahuan korang semua dia 3 tingkat. Bawah ni lobby. Okey, tingkat 2 ni studio aku ni dan satu lagi ada atas, satu floor lagi lah. Yang atas ni tak pernah ada orang duduk semenjak bangunan ni ada. Tak pernah ada orang duduk. Memang kosong. Elektrik pun tak ada. Okey. Alright. So bila aku suruh budak aku cuci, member aku cuci daripada tangga atas ni, tangga kotor kan. So budak aku cuci lah sampai kat tengah ni, cuci rupanya tak boleh hilang. So
So budak ni suluh lah apa. Rupanya darah yang dah kering. Darah? Ya, darah kering. Oh, gambar yang kau tunjuk dalam grup. Okey, aku ingat. Gambar tu ada kan. Okey. Darah yang dah kering. So aku menjadi tanda-tanya tau. Darah ni darah orang mati ke? Darah orang hidup ke? Persoalan tu tergantung lah sebab kita tak tahu kan. Aku tanya dengan aku punya salesman. Salesman aku pun tak tahu hal ni. Aku tak tahulah sama dia tak tahu ke ataupun dia buat-buat tak tahu. Dia buat-buat tak tahu. Yang bestnya Fiz, mula-mula tu kalau kita nak cakap mungkin benda lain lah, bukan darah lah. Engkau je yang kau rasa benda tu darah. Siap dengan pisaunya sekali. Dekat situ? Ya, pisau lipat tu dia parking dekat situ dengan darah tu dah kering. Lepas tu dia nampak kesan tapak kaki. Maksudnya aku tak tahu mungkin orangnya lepas bunuh diri. Aku membayangkan, menggambarkan dalam kepala otak aku dengan kawan-kawan aku tu, mungkin orang ni mangsa ni adalah bunuh diri kat situ. Bunuh diri, lepas tu baru dia sedar kenapa aku pergi bunuh diri kat sini. Dan lepas tu baru dia jalan kaki. Tapi aku tak pastilah sama ada dia hidup atau mati. Yang tu aku tak pasti. Tak ada siapa pun yang menceritakan keadaan. Aku tanya dengan jiran-jiran kedai aku ni, semua tak tahu hal ni. Aku tak tahu sama ada orang tak tahu ataupun orang buat tak tahu. Okey. So, darah tu dah kering tau. Aku membayangkan kalau darah dah kering, dah terlalu lama. Sampai kau cuci pun tak nak bersih. Kalau kau keluar ni masih ada kesan lagi. Alright? Berapa lama dah darah tu ada kat situ. Kan? So, aku membayangkan dengan kawan-kawan aku ni, kita orang buat spekulasi lah. Orang ni bunuh diri agaknya ke apa ke kan. Tapi dia hidup. Sebab aku tak nak letakkan dalam mental aku ada orang mati kat sini. Tapi masalahnya darah tu dah kering. So, bila kau bercakap pasal darah kering yang dah ditinggalkan berbulan-bulan, kau fahamlah maksud aku. Ya tu. Siapa yang suka kan darah ni? Of course lah setan kan. Of course lah setan, benda-benda macam ni yang menjilat-jilat darah ni. Walaupun kita tak nampak jilatan dia tu. Betul? So aku pun tak anggap apa-apa. Dan bila aku dah masuk studio ni, aku pun panggil staff masuk buat kerja. Kita orang mula rasa vibe yang tak berapa. Vibe yang tak berapa best. Tak berapa best lah. Vibe tu pernah sekali lah aku dengan Zul yang depan ni yang tengah pegang kamera ni, ada Zul ni, okay? Kita orang tengah buat kerja kan. Tengah buat kerja, tiba-tiba bulu roma kita orang ni meremang. Dia bukan meremang macam serentak tau. Dia macam orang pegang tangan sini. Oh, dia naik sikit-sikit. Sepanjang ni naik turun, naik gini sampai sini, sini. Seorang duduk sini, aku duduk sini. Kan dia bergerak macam ni. Aku tu, benda apa ni? Auto tau, dia rasa macam auto, seram tau. Aku dah mula rasa, ada something kat studio kita ni. Mujurlah budak aku seorang ni, dia berani. Kalau dia penakut, aku penakut, dua-dua negatif dengan negatif, jahanam. Kan, dia pun berani. Dia, okay, relax. Tenang. Okay, aku pun tenang. Itu first encounter lah. Kalau setakat lintasan ni, kau tak usah cakap lah. Dah biasa lah. Kerap lah. Lintasan, buat kerja, zuk. Kan, satu hari tu, malam tu, yang jadikan dia ni kena baling ni, kena campak ni sebab aku marah. Kisah dia, aku rekod cerita. Rupa-rupanya rekod aku terpadam. Sama kes ni berlaku macam kes aku kat rumah. Aku dah habis bercakap, dia off. Belum habis bercakap, dia off. Maksudnya kau start cerita ni, dia on. Bila kau tengah bercakap ni, dia tutup rupanya. Lepas tu dah habis, dia on balik. Aku rakam pakai OBS, please. Bukan kau rakam pakai kamera. Yalah. Kalau pakai OBS kau pun faham lah. Nak rekod kena tekan start. Betul. Pakai mouse tekan start. Betul. Kan lepas tu nak stop kau tekan stop. Betul. Nak sambung boleh start. Dia rekod kat depan dengan kat belakang aja. Tengah-tengah habis. Tengah-tengah hilang. So aku pun mula naik angin. Aku pun jerit lah. Aku hamun. Oh, kau hamun benda tu. Aku hamun. Betul-betul aku hamun malam. Aku hamun punya hamun sebab hilang sabar, Pin. Hilang sabar. Penat, Pin. Kau pun tahu recording ni kerja mudah. Kau bercakap sejam. Tapi tak ada. Aku hamun malam tu. Besoknya aku masuk, aku pun dah tutup studio, aku dengan budak aku pun balik tutup. Masa kau mengamun tu kat sini ya? Kat sini lah. Mengamun kat sini. Mengamun kat sini. Aku punya SOP, tutup studio, tutup suis lampu, kita kemas dulu studio, dah cun je. Masuk cantik je. Kipas angin dekat belakang tu, nampak tu. Dia kipas angin ni dia melekat dengan extension. Tahu? Kau boleh nampak extension tu tercampak sekali, tapi kipas angin dia punya plug tu tak tercabut daripada extension, tapi nampak macam dicampak je. Tergabung bersepai kipas angin aku terkopik. Janam lah ni. Baru aku beli 4 hari kipas angin tu. Barai. Tapi aku panggil member aku lepas tu tolong sema office aku. Kurang lah. Aku tak cakap tak ada, kurang. Kurang. Tapi kadang-kadang tu ada. Baru-baru ni
nak kata baru pun tak juga, sebulan 2 bulan yang lepas lah. Kadang-kadang rumah aku datang bawa bekal makan. Aku pot lah kat belakang isap rokok. Konon-kononnya isap rokok. Rumah aku panggil aku, Assalamualaikum kan, masuk tak dengar. So dia masuk nak menuju ke belakang dapur tu, dia bawa bekal makanan tu. Bekal makanan dia tu ditarik macam ni ke belakang. Apa benda ni? Rumah aku. Dia pun terkejut lah kan. Yang. Wah, jadi dia. Rumah aku. Dia seorang masa tu? Dia seorang. Aku kat belakang tengah isap rokok dengan tim aku kat belakang. Dia masuk sendiri. Malam? Malam. Aku kat studio ni, kalau malam kita orang tutup lampu, tinggalkan satu lampu je. Sebab aku gemar suasana yang suam Yalah, kan, live buat kerja kan. So bila dia masuk, dia kena rumah aku. Tapi masalah dia kat sini cuma Zul je. Zul tu orang yang berani. Budak aku, staff aku seorang orang yang berani. Dia tak pernah kena terlalu teruk lagi. Dia tak pernah ada penampakan. Tapi kita orang ni, rumah aku, kalau masuk je, kalau aku seorang je, Mula lah. Kau boleh sedar tau, Pis. Dia datang tengok kau panas, berdesir. Yes, kan? yes. Sini heat. Ni lah, tengkuk heat, teruk. Panas. Panas. Macam aku cakap sekarang, ni panas ni. Mungkin lampu. Ni lampu. Lampu lah. Bukan hantu, ni lampu. Engkau pun satu hal juga. Tahu lampu kat belakang aku. Hantu punya lampu. Engkau tahu kat atas kepala, cantik. Biasalah. Biasa, itu memang biasa. Kan? Kita kena ada art dia sikit kan. Bila letak lampu belakang, dia ada nampak lighting. Baru mana suka. Baru nampak cahaya keimanan tu nampak. Cahaya keimanan kan. Aduh. Tapi sebenarnya kan kau punya studio ni seronok tau. Tapi dia bila kita fikir balik tentang cerita-cerita seram yang kau pernah cerita kan, seram juga bila fikir balik. Jangan fikir lah. Sebab apa? Sebab studio kau ni pun dia banyak simpang-simpang dia kan. Dia banyak kubikel macam ni kan. Ni sebelah sini, ni ke sana kan. Jadi dia macam banyak blockage lah. Di mana benda tu boleh sorok kat mana-mana kan. Itu aku risau. Dia pot yang dia paling suka sekali kan. Aku cerita sikit. Pot yang dia paling suka kat belakang situ tu, kat ujung situ. Belakang sana. Belakang tempat yang kita rekod tu. Yang kita tempat rekod kita di podcast tu, belah depan tu, yang tempat cermin tu, belah tepi tu store. Situ pot dia paling suka. Gendang kat situ, main kat situ, bising kat situ. Itu kawasan. Aku cakap kadang-kadang tu kita dah ambil tak peduli wis. Jujurnya lah, kalau aku penakut. Tapi kalau kekerapan tu berlaku, kadang-kadang menyirap juga kan. Menyirap lah jadi dia. Sebab tu aku bercerita je dalam studio aku. Kan? Aku dah mula tak peduli lah. Yalah. Mula tak peduli. Bukan aku tak takut dengan dia, tapi aku lebih takut Allah Subhanahu Wa Taala. Yalah, of course. Aku lebih takut. Itu makhluk dia juga, dia pun makhluk juga kan. Tapi kalau aku jumpa benda yang kat luar tu cerita lain. Dalam studio aku dah mula macam kalau aku tak kuat, dia lebih seronok dengki aku. Yalah. Ni tempat aku cik makan, tempat aku cik rezeki, tempat aku bukan buat studio YouTube saja, aku buat benda-benda lain juga kan. Aku kerja dalam bidang media. So kalau aku nak layankan sangat dia ni, habis lah kan. Lalas aku pergi cari studio lain, mungkin kat studio lain pun berlaku yang sama juga. Dan sampai bila nak cari studio lain? Sampai bila aku nak melompat studio? Betul. Dulu aku buka kat studio lama aku kat rumah. Ada hal kan, benda-benda macam ni. So aku keluar daripada rumah aku pergi kat studio ni sebab mungkin salah satu sebab nak ngelakkan benda-benda macam ni diganggu anak isteri aku kan. Tapi bila sampai kat studio ni berlaku juga. So apa aku boleh buat sebenarnya? Tak boleh buat apa lah. Kena redha, kena jalan terus. Kena lawan lah. Ya, sebab lagi kau layan lagi sakit sebenarnya. Betul, kena belajar jadi berani. Kan. Belajar jadi berani ya. Walaupun aku takut. Nak tak nak. So itu cerita kedua Entah, aku pun tak tahu. Syut kita main jalan ni. Jalan je lah kan. Tak kisah. Sebab aku kalau nanti bila time editing nanti aku pun tak tahu aku nak letak cerita pertama. Tak ada, aku main jalan je lah. Jalan je lah. Lepas tu mana suka kan? Mana suka tingkau lah nak buat macam mana kan. Itu ceritanya lah kan, tapi tak ada seram sangat pun. Tapi bagi aku yang cerita yang pasal Lady in Red tu boleh tahan. Dan tu sebab dia mula mengganggu kau dan sebagainya. Lady in Red tu dia mengganggu emosi, itu masalah dia. Yes. Dia bukan fizikal lah. Dia bukanlah kisah seram yang kau nampak hantu tapi kau kena lari lintang bukan sebab kau takut. Tapi bila kau nampak dia, kau balik, kau lepas mandi, kau duduk relax, kau akan fikirkan pasal dia. Kenapa dia lalu depan kau, kenapa dia tengok kau, kenapa dia nak tunjukkan diri di depan kau, apa dia nak, apa dia mati dia macam mana. Kau fikir macam-macam pasal dia.
Serabut lah jadi. Serabut. Jadi celagu gila lah. Yang sebab menjadikan serabut, sebab engkau tak ada jawapan. Itu problem. Itu problem. Masalah kita sebagai seorang manusia, aku tak cakap aku, siapa-siapa pun, kita suka sangat nak tahu masalah orang. Betul? Kan, betul Betul. tak? Itu memang kan? betul lah. Kita nak tahu masalah dia. Padahal tak penting pun benda tu. Kau tak penting pun. Dia tak ada pun, kau boleh makan nasi macam biasa je. Ya, betul. Tapi kau kenapa nak tahu juga? Cebok juga nak tahu. Cebok juga. Mana cebok lah? Macam mana cebok? Siapa tidak? Kau jangan keluarkan benda tu, Fiz. Mana cebok? Mana cebok? Mana cebok hari ni? Buruk siapa bunyi dia. Shit. Okeylah Nas. Terima kasih sangat-sangat Nas sebab berkongsikan kisah-kisah tentang studio, tentang Lady in Red. Tapi itulah pasal kena campal. Tapi so far after that tak ada benda lagi. Tak ada. Okey. Kita cakap itu ekstrim. Yang ekstrim tu sekali je. Sekali je lah. Sekali tu je berlaku. Lepas tu, lepas daripada kejadian tu, aku panggil member aku, bantu aku untuk sema studio aku balik kan. Dia bantu aku, tapi nampak cool down lah. Bukan cakap dia tak ada, tapi cool down. Nampak macam relax sikit lah. Nampak macam relax. Nampak macam staff aku ni seorang ni macam berkawan pula dengan dia. Pula dah. Tak ada, tu aku gurau Dia jenis yang macam tak kisah. macam aku punya kru aku seorang ni, dia jenis berani. Dia jenis berani, dia jenis tak takut. Jadi itu antara sebab aku lebih berani duduk dalam ni. Kalau aku seorang-seorang, dia cerita dia lain, Bis. Betul. Aku mungkin akan sentiasa meragui. Sentiasa berhati-hati, meragui. Kan, takut. Bunyi sikit cetak. Mungkin dia. Tapi bila ada seorang yang berani bersama-sama dengan aku, secara tak langsung aku jadi berani. Ya. Apa aku nak takut? Member ni ada, dia tak takut. Apa aku nak takut? Aku malulah kalau dia takut. Tapi kalau dia buat-buat berani? Kau kenal orang yang buat-buat berani? Kalau dia memang penakut tapi dia buat-buat berani depan kau sebab kau bos dia. Tak juga. Dia macam ni, Bil. Kau boleh kenal orang yang buat-buat berani. Kan? Kalau dia orang yang buat-buat berani, kalau benda tu berlaku kan, dia dah lari dulu dah. Betul juga. Tapi dia relax. Kau relax je, Nas. Kau relax. Dia datang keluar balik, mula cari balik kan. Kalau ada benda pelik-pelik, dia pergi dulu. Kurang-kurangnya kalau mati, dia mati dulu. Kau ajar. Kau ajar betul lu dia ni. Kan? Betul lah, takkan kau nak mati. Kau hero siap. Dia macam aku cakapkan tadi lah, kata apa dalam episod kau kata kan, orang yang suka menyibuk dia yang mati dulu. Dalam cerita orang putih kan, yang mana yang kaki menyibuk dia mati dulu. Memang. Tapi cerita orang putih mengarut. Kan, benda pintu bunyi dia. Dia kan. Bunyi apa tu? Mak kena tikam. Kan, dia sibuk nak pergi tengok kan. Kalau orang Melayu hantu. Kan. Balik orang Melayu sikit tu lagi. Kan. Padahal tak ada benda pun. Kan, lari. Lebih baik selamatkan diri kan. Betul. Itu dia guys. Anas Rahmat dalam channel Mana Suka podcast season yang kedua. Okey Anas, sebelum kita tamatkan kita punya podcast, Sembang Santai hari ni, ada apa-apa pesanan tak untuk kita punya penonton-penonton yang sedang menonton? Okey. Pertama sekali nak ucapkan terima kasih Kak Api sebab menjemput aku dalam studio aku sendiri. Yang tu kelakar je. Okey, tak adalah menjemput aku dalam channel dia sendiri dan channel The Segment dalam segmen apa Mana Suka Podcast. Okey. Aku nak ucap terima kasih banyak. Ini sebenarnya kali kedua aku berkolaborasi dengan The Segment. Alright. Aku berbesar hati habis sebenarnya habis. Alhamdulillah. Okey. Yang kedua aku nak nasihatkan sikit pada audiens lah. Tak kisahlah audiens siapa-siapa pun yang mendengar ni. Pertama sekali aku kena bagi tahu kita kena tak nak suka ataupun tidak kena belajar kuatkan diri, semangat. Kuatkan apa maksud aku kena berani lah. Kena belajar jadi berani. Aku tengah belajar lah jadi berani. Tak kisahlah apa cara sekalipun kau nak buat. Terkejut aku Syak. Bunyi apa? Bunyi handphone. Okey, aku pun tak tahu. Tak kisahlah apa cara sekarang. Kalau kau rasa macam caranya kau berselawat, kau baca Yasin, baca kursi tu boleh jadikan kau lebih berani kan. Kalau kau rasa kau melompat kijang tu boleh jadikan kau berani, kau buat. Buatlah. As long kau boleh kurangkan perasaan takut. Sebab aku teringatkan kawan aku punya pesanan yang pasal aku cerita tadi kan. Sebabkan perasaan takut ni menjadikan kekangan untuk kau buat sesuatu. Kan? Dia jadi penyakit. Betul. Kan? Tapi yang kena takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je yang kita perlu takut. Okey. Alright. Okey guys, saya rasa itu saja untuk malam ni dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi on the next coming episode. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Anas Rahmat dan juga jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. Bye. Settle.